Sama dengan saya ialah untuk Datuk Seri Abu Hassan Mano, pengurusi Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia. Untuk Zamri, saya dengan PKSU, untuk Fatah Hawala Angkasa, untuk Halim, PKSU Carrier. Program pada malam ini sebenarnya yang saya umumkan tadi ialah satu program yang dianjurkan oleh Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia yang akan mengadakan Hari Usahawan Negara. Hari Usahawan Negara yang dijadualkan bermula pada 24 bulan Mac hingga 28 bulan Mac tahun ini. Artinya bulan depan, Mac. InsyaAllah yang Amat Perdana Menteri akan datang meresmikan program tersebut pada 26 bulan Mac. Apa yang menarik kepada Hari Usahawan Negara ini ialah Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia dengan kerjasama dengan MEDEC akan mengadakan program itu di sini, di kawasan BLTC yang melibatkan lebih dari 2,000 lot pameran. Dan dalam pameran ini bukan saja untuk usahawan tempatan, tetapi juga akan terbuka kepada usahawan di peringkat antarabangsa. Jadi pada malam ini kita lancarkan app and website Hari Usahawan Negara. Mungkin besok dah boleh buka mana-mana usahawan yang berminat, yang nak dapat boost dan sebagainya. Dan juga buat aktiviti-aktivitinya, bolehlah buka laman web Dewan Perniagaan dan Hari Usahawan Negara, Hari Usahawan Negara ada dalam laman web ni. Jadi bagi pihak kementerian, kita amat mengalu-alukan dan bersedia mengadakan kerjasama dengan mana-mana persatuan untuk kita nak menjayakan harapan kerajaan, untuk kita nak melahirkan usahawan di peringkat bukan saja dekat tempatan tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan kita dulu pernah lancar Hari Penjaga dan Penjaga Kecil. Pada hari ini kita lancarkanlah Hari Usahawan. Dan saya juga ada beberapa lagi program yang akan diadakan bersama-sama dengan peserta-peserta ini, kerana kementerian akan membuat dasar. Tetapi dasar-dasar ini hanya akan dilaksanakan ataupun akan dirasai oleh usahawan. Jadi kerana itulah kita nak bekerjasama dengan semua persatuan, terutama lah daripada Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia. Kita nak bekerjasama ini bukan saja daripada segi kita nak mempromosikan produk-produk usahawan, tetapi juga dalam usaha kita nak memberikan bantuan sebagai contoh. Kita sekarang akan bekerjasama dengan peserta-peserta ini untuk mendapatkan figure usahawan yang terjejas kerana banjir yang diamanahkan kepada Kementerian MEDEC ini, untuk kita nak mendapat berapa ramailah usahawan yang terlibat dalam banjir ini sebagai contoh. Kalau kita tidak bekerjasama dengan persatuan-persatuan, amat sukar kita nak dapatkan maklumat-maklumat ini. Begitu juga kalau ada apa-apa pembantuan yang kita perlukan disampaikan kepada rakyat, kepada usahawan, kita juga akan bekerjasama dengan peserta-peserta ini supaya apa juga yang disediakan oleh pihak kerajaan akan sampai kepada usahawan. Dan seterusnya kerjasama dengan usahawan yang awak penting. Kerana di mana Yang Berhormat Perdana Menteri pernah umumkan untuk kita nak harga barang-barang ini, salah satunya
punca kenaikannya kerana peranan orang tengah. Kalau kita ingat Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri waktu menjadi Menteri Pertanian pada masa itu telah mengisytiharkan memerangi orang tengah. Jadi saya nampak salah satu untuk kita nak mengurangkan kenaikan harga barang-barang ini ialah kita kena memerangi orang tengah, dan caranya ialah usahawan-usahawan, pengeluar ini mesti kita kena bekerjasama as a team, kita pasukan, dan saya akan cuba membantu usahawan ini bukan saja daripada segi produktivitinya tapi juga dari segi pemasaran. Ini yang sedang kita usaha, dan kita harap Angkasa akan memegang peranan sebagai peneraju untuk kita nak membantu memasarkan usaha-usahawan ini. Okey? Ada soalan? Okey, Tan Sri, apabila acara ini diadakan, lebih kurang dalam 2,000 usahawan yang akan terlibat. Okey, kita masih lagi dalam COVID sekarang ini. So ada untuk pengunjung untuk menghadiri acara tersebut tu ada ditentukan oleh mungkin beberapa kapasiti untuk ditentukan untuk hadir ke program tersebut. Kita dah sedia maklum kepada Majlis Keselamatan yang dah kita ajukan pengumuman kita untuk kita mohon bagi pelonggaran. Sebab apa, COVID-19 itu dah daripada 2 tahun dah sehingga sekarang ni. Jadi efek dia kepada peniaga yang terjejas. Jadi kalau dia masih lagi ada sekatan, ada yang kita mohon itu dilonggarkan untuk memudahkan peniaga, pengusaha untuk peniaga yang kita dia dah tak berjaya, dia dah dalam kesusahan. Jadi kita tak bagi peluang kepada dia. Jadi agak sukarlah kepada usaha itu sendiri. Inilah yang wujudnya Dewan Perniagaan, dia platform kepada usahawan-usahawan yang terjejas. Datuk Seri, boleh terangkan sedikit tentang aplikasi dan juga website HAN? Okey, aplikasi ini mudah je sebab sekarang ni dah media dunia di hujung jari saja. Jadi peniaga melalui sosial media ni agak lebih laju, lebih pantas. Jadi kita adakan aplikasi ini supaya memudahkan usahawan datang berkunjung ke sini, dan juga melalui aplikasi juga melalui Zooming hybrid yang kita buat. Jadi saya rasa itu tak ada masalah untuk disertai. Kata orang very simple saja. Mendaftar sebagai nama, login, apa perniagaan you, apa you punya daripada segi perniagaan, apa jenis produk, semua dia dalam. Jadi buka dia www, lalu usahakan. Tan Sri, walaupun soalan ini sepatutnya kepada Kementerian Pertanian, tetapi kalau dulu ada bumi hijau, ada kebun Pak Awang, bagaimanakah usahawan kecil ataupun usahawan pertanian dan juga nelayan di dalam dasar kerajaan yang untuk mengatasi kekurangan food security ataupun harga barang yang melambung, digalakkan satu dasar baru kerajaan yang mana di kampung-kampung atau di mana saja jangan biar lagi tanah terbiar, mana bercucuk tanam di bawah usahawan, di bawah Kementerian Tan Sri. Kalau nak harap Kementerian Pertanian, sepatutnya ini mereka yang perlu buat. Jadi apakah langkah-langkah ini Tan Sri boleh terajui di bawah Kementerian Keusahawan? Terima kasih. Saya pun tadi dalam mesyuarat dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, saya juga telah maklumkan bahawa di bawah koperasi kita ada lebih kurang tadi figure yang daripada saya lebih kurang ada 3,000 koperasi seluruh negara ini yang terlibat dengan aktiviti pertanian, peternakan dan juga perikanan. Jadi kerana itu saya akan insyaAllah kita akan menggerakkan koperasi-koperasi ini, dan saya juga telah minta pada SKM ada peruntukan yang diberikan kepada SKM. Sebab saya tadi lebih kurang 10 juta
saya dah arahkan tadi 10 juta. Saya kata dari 10 juta ni hendaklah diberikan bantuan kepada koperasi-koperasi yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti pertanian. Patutnya peruntukan tu dia untuk memulihkan koperasi-koperasi. Tapi saya tengok bahawa kita kena berikan keutamaan kepada koperasi-koperasi yang terlibat di dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan dan juga tanaman. Kita ada 3,000. Jadi dengan harapan saya, dan saya juga dah minta SKM tadi ke Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk mengenal pasti dan minta turun padang untuk kita nak melihat program-program yang sedang koperasi ini terlibat, untuk kita terus memberikan bantuan kepada mereka untuk membanyakkan produk dan usaha kita. Kita tidak, kalau boleh kita tidak mahu melalui orang tengah. Kita akan, saya kata kita buat kontrak farming. Tapi kontrak farming kita ini kita nak susun dengan angkasa. Sebab angkasa saya nak minta supaya menumbuhkan kedai-kedai koperasi ni, Koopmart ni, dan barang-barang daripada koperasi terus kepada angkasa. Satu soalan lagi, kalau kita lihat di Thailand, pertanian ini di bawah diraja dia, Royal Commission dia ada pertubuhan apa tu, dasar dia tu memang dasar kerajaan dia membantu. Tidak cukup dengan 10 juta, 20 juta, Tan Sri. Perkara ini harus ada, kita dah import berpuluh bilion makanan yang sepatutnya makanan itu boleh diproduce ataupun dicucuk tanam di sinilah. Makna di Malaysia ini, kerana cuaca kita sama aja, tanah-tanah kita pun sangat subur. Tetapi belum ada satu dasar kerajaan yang memberi sebagaimana tahun 70-an dahulu. Buku hijau, diberi baja. Kita perlu buat macam Pelda, macam Pelkra, tetapi untuk pekebun kecil, usahawan kecil. Jadi itu saya tak boleh tahu, itu pertanian. Saya pernah jadi menteri pertanian. Saya tahu apa soalan tu ialah sebenarnya memang banyak subsidi kerajaan bagi kepada pertanian. Saya tak boleh komen lebih sebab dia menteri pertanian jawab. Tapi saya tahu sebagai bekas menteri pertanian lebih 4 tahun dari menteri pertanian, saya tahu bahawa memang banyak kerajaan memberikan bantuan dalam bidang sektor pertanian. Subsidi yang paling banyak saya ingat dari sektor pertanian. Dan saya lagi masih ingat, saya juga pernah lancarkan, bukan saja dia panggil urban farming, itu waktu saya dulu. Saya melancarkan urban farming bermakna kerana apa? Kita lihat bahawa dalam bandar pun sebenarnya ada ruangan untuk orang bandar terlibat di dalam dalam pertanian. Jadi saya cukup itulah. Saya tak boleh cakap lagi. Itu dululah apa pengalaman saya sebagai menteri pertanian. Okey. Okey. Terima kasih.